Assalamualaikum, welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka. Apa khabar semua geng-geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru jumpa Zaf Channel, aku nak ucapkan selamat datang ke malam puaka. Dan aku harap korang dah tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu. Dan seperti biasa, sebelum aku mulakan kisah pada malam ni, aku nak ucapkan lagi sekali terima kasih kepada geng-geng puaka yang telah pun join geng puaka membership. Kepada yang belum, korang boleh tekan link dekat bawah ni. Aku dah tinggal dah, hanya RM5 sebulan. Korang akan dapat bermacam-macam yang menarik, stiker yang menarik, nama korang akan dapat hijau apa semua. Dan insyaAllah ada giveaway yang tak lama lagi aku nak kasih kepada semua yang dah pun join geng puaka membership sempena 10k subscriber. Jadi jangan tinggalkan peluang ini, join lah. Tiba-tiba mat, join lah geng puaka membership supaya korang rasa ceria-ceria selalu. Dan itulah tanda sokongan korang kepada Zaf Channel guys. Pada malam ni aku nak kongsikan dengan korang satu kisah tentang persahabatan, tentang friendship yang patut korang ambil iktibar daripada kisah yang diceritakan oleh Mia dan juga Pak An guys. Tak nak lengah masa, kita teruskan guys. Macam biasa, apa dia guys? Kasih Zaf dengar sikit. Malam puaka. Setiap daripada kita mesti mengimpikan seseorang ataupun satu pasangan yang cukup memahami diri kita. Orang cakap yang boleh support kita lah di kala kita sedih, yang boleh gembira dengan kita di kala kita mencapai kejayaan. Dan pasangan ni bukan hanya suami isteri sahaja. Dia tak kisah ibu bapa mahupun sahabat baik korang. Dan untuk menjadikan satu pasangan tu berjaya, perlulah ada tolak ansur, perlulah ada sifat saling faham memahami. Tak ada hasad dengki. Kita nak pasangan kita tu terus berjaya, terus melangkah menjadi seseorang yang boleh mengharumkan nama negara. Orang cakap sampai ke level tu dah. Dan itulah yang membuatkan hidup kita bertambah ceria kalau kita ada sokongan ataupun pasangan yang boleh membangunkan diri kita menjadi seseorang yang daripada biasa kepada luar biasa guys. Jadi kisah pada malam ni yang aku nak ceritakan dengan korang berlaku kepada dua orang sahabat karib yang aku boleh cakap, Mia dan juga Pak An. Betapa rapatnya diorang ni sejak di bangku sekolah lagi. Ke mana sahaja ada Pak An, di situlah ada Mia. Dan mana ada Mia, di situlah ada Pak An. Sehingga kan habis saja waktu sekolah, keluarga si Pak An dan Mia ni pun dah kenal di antara satu sama lain. Sebab keluarga diorang ni dah tahu dah si Pak An ni memang cukup rapat dengan Mia ni. Kenapa Mia ni sanggup berkawan dengan Pak An sedangkan dia ada ramai lagi member perempuan? Pernah member perempuan dia tanya, kau dengan Pak An ni bercinta ke apa Mia kan? Apa yang kau asyik berkepit je dengan si Pak An tu? Tetapi Mia ni memberikan jawapan, aku lebih selesa berkawan dengan Pak An tu. Aku lebih rasa selesa untuk luahkan segala isi hati aku. Sebab Pak An ni dia takkan judge aku, dia takkan nak mengupat aku dekat belakang-belakang. Macam korang ni, bukan aku tak tahu. Kalau aku bagi tahu perasaan aku, kau pergi jaja cerita aku, kau pergi jual cerita aku. End up satu sekolah tahu kan. Kalau aku suka seseorang tu pun aku bagi tahu korang, korang akan buat mulut. Dan aku tak sukalah lepak dengan korang. Sebab korang ni tak habis-habis nak bergosip, nak cerita pasal orang lain. Macam Pak An tu, dia cukup faham perasaan aku. Dia cukup faham apa yang aku nak dalam kehidupan ni. Sebab itulah aku selesa berkawan dengan Pak An tu. Dan bukan hanya di bangku sekolah sahaja. Betapa rapatnya si Pak An dengan Mia ni, selepas habis sahaja belajar di tahap menengah tu, sekolah menengah, diorang masuk ke universiti pun, diorang apply universiti yang sama, cuma jurusan sahaja yang berbeza. Sebab apa? Sebab senang untuk diorang berjumpa. Dan habis sahaja universiti, kerja pun, nasib baik kerja bukan tempat yang sama lah. Tetapi lepas habis waktu kerja, memang tak sah lah kalau Pak An ni tak call Mia ataupun Mia tak call Pak An untuk berjumpa. Paling kurang pun pergi minum teh ke sebelum balik ke rumah masing-masing. Dan disebabkan diorang ni terlalu rapat, aku tak nafikan ramai di antara kawan-kawan Pak An dan juga kawan-kawan Mia yang ingat diorang ni bercinta. Dan satu hari nanti confirm punya Mia dengan Pak An ni akan berkahwin. Ada juga kawan-kawan diorang yang cakap pasangan di antara Mia dan Pak An ni kalau berkahwin, alamak, akan ada satu keluarga yang bahagia, yang ceria, tak ada isu. Sebab diorang tak pernah tengok pun Pak An dengan Mia ni bergaduh.
Dua-dua santai, dua-dua sempoi, mempoi, klempoi apa semua. Tetapi standard lah. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri. Kawan baik pun ada juga ombak yang akan datang dan tiba-tiba buaya menyelit, gigit ombak tu untuk mengkucak-kacirkan persahabatan dia orang. Orang cakap laut tu yang tenang jangan disangka tak bergelora, macam tu lah. Dan akan ada sesuatu yang berlaku yang akan membuatkan persahabatan dia orang ni diuji buat pertama kalinya, dan di situlah kita boleh nampak perangai sebenar Mia dan juga Pak An ni guys. Tanggal 2 April 2015, pada masa tu pukul 5 petang, Pak An baru sahaja pulang daripada bekerja. So macam biasalah, dia akan menghubungi Mia dan ajak Mia ni lepak. Sebab Mia ni pun habis waktu bekerja lebih kurang macam Pak An kat 5-5.30 tu dah habis bekerja dah. Jadi Pak An ni ajak Mia untuk lepak di Starbucks dekat area Kuala Lumpur tu. So diorang pun pergilah berjumpa dekat area Starbucks tu. Lalu diorang pun berborak. Tetapi sepanjang Mia berjumpa dengan Pak An ni, Mia ni perasan raut wajah si Pak An ni cukup berbeza. Sebab apa? Sebab Pak An ni asyik tersengih seorang diri daripada awal diorang lepak tadi. Lalu Mia pun bertanya kepada Pak An ni, Pak An, yang kau daripada tadi keep smiling, yang kau asyik senyum je kan? Aku tengok kau ceria semacam je hari ni. Ada apa-apa ke? Kau naik pangkat ke apa? Lalu Pak An pun cakap kat Mia, tak adalah. Sebenarnya adalah benda yang aku nak cerita dengan kau sebenarnya. Dan Mia pada masa tu dah excited lah tengok kawan baik dia si Pak An ni happy semacam. Mia pun tanyalah, apa benda? Cepat lah bagi tahu aku. Alamak, kau nak bersorok-sorok pula daripada aku kan? Dah pandai sekarang. Lalu Pak An pun cakap kat Mia ni, relax dulu Mia. Aku sebenarnya nak buat surprise kat kau. Mia ni dia memang tak suka surprise sebenarnya. Sepanjang diorang berkenalan pun Pak An ni tahu sebenarnya Mia ni memang tak suka kejutan apa semua. Lalu Mia ni pun cakap lah, surprise apa pula ni? Alamak, aku tak suka kau nak surprise aku. Apa-apa bagi tahu je lah sekarang. Dan Pak An cuba menenangkan Mia. Pak An cakap, tak boleh. Tunggu kejap. Kalau dia sampai nanti, nanti aku akan ceritakan semua dia. Jadi bila Mia dengar macam tu, dia tu siapa? Engkau ada kawan selain aku ke? Engkau telah mengkhianati aku ni. Dalam hati Mia lah. Tetapi dia reda je lah. Dia pun tunggu je. Dalam 15 minit macam tu, dia nampak Pak An ni tiba-tiba melambaikan tangan dia kepada seseorang. Lalu Mia pun memalingkan muka dia dan dia nampak orang yang menyahut lambaian si Pak An ni adalah seorang gadis yang dalam hati Mia ni, alamak cantik juga engkau ni kan. Walaupun Mia ni perempuan, tapi dia tengok gadis yang datang ni memang macam Pan Asian, macam mix tu, macam Juliana Evans punya type tu. Memang cantik gila. Dan gadis ni pun datang lalu menyapalah si Pak An ni apa semua. Dan Pak An pun perkenalkan kepada Mia. Mia, ni Suzana. Suzana ni lah kawan baik Mia. Lalu diorang pun berjabat tangan apa semua dan duduk. Pada masa ni Pak An meminta diri untuk beli air untuk Suzana dan juga Mia. Lalu Pak An pun tanyalah Mia ni, Mia, kau nak minum apa? Aku pergi beli dulu lah. Lalu Mia pun cakap lah dekat Pak An, alah macam biasa lah, caramel macchiato. Engkau ni macam first time je kenal aku. Dan Pak An pun tersengih. Lalu dia pun pergilah masuk kat Starbucks tu beli air. Pada masa ni dekat meja tempat dia orang lepak tu tinggallah Suzana dan juga Mia. Jadi bila dah tinggal Suzana dengan Mia je dekat meja tu, sementara Pak An ni pergi beli air, Suzana pun tanyalah Mia ni, Mia, sebenarnya Pak An banyak cerita pasal you tau. Yang you ni dah kawan baik dengan dia daripada sekolah lagi dah kawan baik. I banyak kali dah cakap kat Pak An, I nak jumpa Mia tu. Finally dapat juga, dia bawa juga I jumpa dengan you kan. I pun tak tahulah apa yang susah sangat dia nak jumpa kat I dengan you sebenarnya. Dan pada masa ni Mia dalam hati dia, kau ni siapa perempuan? Aku tak kenal pun kau kan. Lalu Mia pun mula membuka suara. Aku dengan Pak An memang daripada sekolah lagi dah kenal rapat kan. Kita orang ke mana sajalah sebenarnya. Budak orang banyak dah cakap kita ni macam bercinta. Lalu Mia pun gelak-gelak kan. Tapi Mia ni masih lagi ada persoalan. Lalu Mia pun tanyalah dekat Suzana ni, jap, you ni siapa sebenarnya? Kawan si Pak An ke? Pak An tak ada cakap apa-apa ke dekat you Mia? Mia pada masa ni menggelengkan kepala dia. Tak ada pun. Dia adalah bagi tahu nak buat surprise apa? Awak tahu ke Suzana? Dan Suzana pun cakap, tak apalah, kita tunggu Pak An lah bagi tahu awak kan.
So Mia ni pun malas dah nak layan. Okeylah, dia orang pun berborak biasa-biasa. Lalu Pak An pun datanglah bawa air. Selepas Pak An ni dah duduk apa semua, Mia pun bertanya kepada Pak An ni, Pak An, cepat lah, apa ya surprise-nya kan yang kau nak bagi tahu aku? Dan Pak An pun cakaplah dekat Mia ni, Mia, inilah surprise dia yang aku nak bagi tahu kau sebenarnya. Ni sambil tunjuk ke arah Suzana kan. Tapi Mia still tak faham lagi. Dah, apa ya surprise-nya? Aku bukan kenal pun kawan kau ni. Tak best lah macam ni. Alamak, sekadar surprise macam ni je, buang masa aku lah. Dan secara tiba-tiba terpacul daripada mulut si Pak An ni memberitahu siapakah gerangan si Suzana yang cantik manis ni. Dan Pak An pun bagi tahu si Mia ni, Mia, inilah surprise dia yang aku kenal dekat kau. Suzana ni sebenarnya tunang aku. Langit yang cerah yang berkilau-kilau dah mula mendung dah. Hati Mia yang excited nak tahu apakah kejutan, apakah surprise tadi, seolah-olah telah pun menjadi hamba. Hati Mia ni tiba-tiba tak tahulah nak cakap hancur ke, terkejut ke. Dan Mia pun cakap dekat Pak An, tunang? Tak kelakar tu. Tunang apa ni? Suzana, you buat apa kat Pak An ni? Dan ditenangkan oleh Pak An, relax lah Mia. Kau marah-marah ni apa hal? Alah, relax lah. Aku tahulah kau tak suka surprise kan. Tapi aku ingat kau happy. Lalu Mia pun, aku happy lah. Aku happy. Tapi tak, apa yang tunangnya? Bila yang kau tunang Pak An? Dan Pak An pun cakap lah dekat Mia, alah, baru bulan lepas sebenarnya. Aku saja je nak buat kejutan kat kau. Aku tak tahu kau nak marah macam ni kan. Patutnya kau happy lah untuk aku. Aku dah bertunang apa semua. Ini aku nak kenal lah kan dengan kau. Ni lah tunang aku, Suzana. Dia pun okey lah aku berkawan dengan kau. Kau tak payah risau lah. Dan Mia pun terdiam sahaja. Dia pun minum caramel macchiato dia tu. Dia tak tahu nak cakap apa dah. Tapi pada raut wajah si Mia ni, Pak An cukup faham yang Mia ni memang marah. Cumanya Pak An ni pada awalnya dia rasa maybe kawan baik dia si Mia ni marah disebabkan dia berahsia tentang pertunangan dia tu. Tetapi keadaan akan bertambah teruk selepas daripada diorang berjumpa dekat Starbucks tu. Selepas Pak An perkenalkan Suzana kepada Mia ni, seolah-olah Mia ni setiap kali Pak An ni ajak lepak macam biasa selepas habis kerja ke, kalau tak pun hujung minggu ajak berjalan-jalan dengan Suzana ni ke, seolah-olah Mia ni akan cuba mengelak. Dia akan cakap dia busy, dia akan cakap dia ada urusan kerja lately ni apa semua. Tetapi Pak An ni disebabkan selepas saja dia bertunang, dia agak sibuk untuk menguruskan majlis perkahwinan dia yang akan berlangsung dalam masa 6 bulan lagi. Jadi banyaklah benda yang dia nak kena settle. Jadi Pak An ni rasa kemungkinan besar kawan baik dia si Mia ni faham yang dia tengah sibuk untuk menguruskan segala benda menjelang hari perkahwinan dia yang tak lama lagi. Dan sepanjang tempoh 6 bulan itulah persahabatan di antara Mia dan juga Pak An ni, aku boleh cakap dah mula renggang dah. Diorang bukan tak berjumpa, tetapi kalau berjumpa pun cara layanan yang diberikan oleh Mia kepada Pak An ni tak seperti dulu. Mia ni dia dah takkan happy dah. Pernah sekali tu diorang pergi tengok wayang bertiga, iaitu Pak An bawa tunang dia si Suzana ni dan juga Mia. Sepanjang diorang lepak dekat dalam wayang ataupun selepas habis wayang tu, kalau diorang berborak apa semua, boleh nampak Mia ni seolah-olah tidak berminat untuk join berborak. Mia ni akan buat seolah-olah dia macam penat. Kalau Pak An tanya pun, Mia kau okey tak? Mia ni akan memberikan alasan, dah lah, bosan lah, aku nak balik lah. Aku tak larat lah lately ni. Aku banyak kerja tu. Jom lah balik. Dan Pak An ni layankan je. Walaupun perangai kawan baik dia ni dah berubah, tapi Pak An ni still positif. Sebab dia tak boleh tangkap lagi apa yang Mia ni marah sangat. Dan Pak An ni hanya terfikir satu je lah. Kemungkinan besar Mia ni masih marah yang dia tak bagi tahu yang dia dah bertunang. Sehinggalah hampir ke majlis perkahwinan diorang. Tinggal lagi 3 bulan saja diorang nak berkahwin. Pak An ni makin lama perangai dia pula berubah daripada cara layanan dia kepada tunang dia si Suzana ni. Pak An ni dah mula kurang dah memberi perhatian kepada Suzana, dan sekarang ni Pak An dah mula memberi perhatian balik kepada kawan baik dia si Mia ni. Apa yang berlaku sebenarnya? Kalau korang nak tahu, ada sesuatu yang terjadi kepada Pak An yang menyebabkan cara layanan dia terhadap tunang dia makin lama makin teruk dan bertambah teruk, guys.
3 bulan sebelum menjelang hari perkahwinan di antara Pak An dan juga Suzana ni, macam yang aku cakap tadi, perangai si Pak An ni telah pun berubah. Yang daripada awalnya Pak An ni lah yang paling excited, yang paling tidak sabar tolong si Suzana ni untuk menguruskan hal-hal perkahwinan, baju, pelamin dengan makanan apa semua. Pak An ni seolah-olah tidak berminat untuk uruskan urusan perkahwinan lagi. Pernah Suzana ni dah mula perasan dah perubahan sikap si Pak An ni. Lalu Suzana pun tegur si Pak An ni, sayang, why you dah macam lost interest, why you dah macam tak excited, kita dah nak kahwin lagi 3 bulan ni, dengan baju tak siap, dengan makanan catering kita tak order lagi kan, you tolonglah I. Lalu Pak An ni tiba-tiba melantun, tiba-tiba dia marah si Suzana ni untuk pertama kalinya, sehingga kan Suzana ni pun terkejut. Pak An ni cakap kat Suzana, you ni apa hal lah? I semak lah. You uruslah kan sendiri. Apa guna mak you? Mak you patutnya tolonglah you kan. Ini asyik harapkan I je. I kerja tau. Kahwin ni pun nak perlukan duit tau. Lalu Suzana pun yang dalam keadaan terkejut apabila Pak An ni tiba-tiba meninggikan suara dia. Suzana ni pun dah menitis ke air mata. Sebab Suzana ni hati dia hati yang kapas. Orang cakap senang dirobek-robek kan. Tak, dia jenis bukan yang pemarah tau. Lalu dia cakap lah dekat Pak An ni, sayang, apa yang you tinggikan suara kat I ni? I just tanya je. Ya Allah, tak perlu kot you nak jerit-jerit dekat I macam ni. Kenapa you dah berubah Dan Pak An ni terus meninggalkan Suzana tu. Walaupun diorang tengah lepak untuk bincang hal perkahwinan, Pak An ni terus macam, dah lah, semak lah. Lain kali kalau nak kahwin, pandai-pandai lah buat. Ini asyik harapkan I je. Sekarang ni you minta tolong mak you je lah. Tak payahlah nak nangis-nangis. I semak lah tengok you ni. Lalu Pak An pun tinggalkan Suzana seorang diri dalam keadaan lemah, nangis-nangis macam tu. Betapa kejamnya hati si Pak An ni. Dan bertambah teruk sehingga kan ahli keluarga si Pak An ni, mak bapak si Pak An termasuk abang dia. Pak An ni ada seorang abang yang bernama Zulkifli. Sehingga kan abang dia si Zulkifli ni pun dah mula dah tegur si Pak An ni tentang perubahan sikap dia ni. Sebab apa? Sebab abang dia perasan setiap malam si Pak An ni akan keluar daripada rumah untuk berjumpa siapa? Tak lain tak bukan untuk berjumpa Mia, sahabat baik dia tu. Lalu abang si Pak An ni pernah tegur si Pak An ni, aku tahu tau, aku kenal Mia tu. Aku tahu engkau ni rapat betul dengan Mia. Tapi sekarang ni, kau tahu tak lagi 3 bulan kau nak kahwin ni Pak An? Kau ni beragaklah sikit. Apa perasaan tunang kau Kesianlah sikit. Kalau nak keluar dengan Mia tu, keluarlah siang. Ini sampai lewat malam, kadang-kadang balik 2-3 pagi. Dan Pak An ni pun dah mula menjawab dah dengan abang dia. Pak An ni cakap, engkau ni apa yang nak kecoh kan tentang hidup aku Suka hati aku Aku yang nak kahwin. Aku yang kawan dengan Mia. Engkau sibuk apa hal? Aku dah besar lah. Aku boleh keluar bila-bila masa lah. Semak lah semua orang nak kontrol hidup aku kan. Dan apabila perangai si Pak An ni makin bertambah teruk, sehingga kan keluarga dia, kalau tak benarkan dia keluar untuk berjumpa Mia, si Pak An ni akan mengamuk, akan marah semua orang. Sehingga kan dia akan hempas-hempas barang dekat rumah tu. Dan disebabkan itu, keluarga si Pak An ni terpaksa ambil langkah yang lebih drastik dengan setiap malam mak dia akan kunci menggunakan lock yang lain. Kiranya kunci rumah tu si Pak An tak ada kunci tu, supaya Pak An ni tak boleh keluar daripada rumah. Jadi apabila Pak An ni tak boleh keluar daripada rumah, dia sehinggakan goyang tu pintu pagar rumah tu. Lepaskan aku lah, aku nak jumpa Mia. Korang ni apa yang kurung aku macam ni Lalu ditenangkan oleh mak bapak si Pak An ni. Mak dia cakap kat Pak An ni, Pak An, bawa mengucap Pak An, apa jadi dengan kau ni? Ya Allah. Engkau ni dah tak betul ke apa Orang lain pun berkawan juga Pak An, tapi tak ada sampai tahap macam ni ke tau. Engkau tu dah bertunang, kau tahu tak? Betul cakap abang kau ni. Kau cubalah jaga sikit hati tunang kau. Dan Pak An masih lagi, lepaskan aku lah, aku nak jumpa Mia. Aku rindu Mia. Aku tak kisahlah pasal tunang aku, dia faham. Tolonglah lepaskan aku keluar. Dan keadaan si Pak An tu, aku boleh cakap hampir setiap hari, hampir setiap malam, itulah kelakuan si Pak An ni. Dengan layanan dia terhadap Suzana kurang hajar, dengan mak bapak dia kurang hajar, dengan abang dia kurang hajar. Aku boleh cakap, engkau apa kurang hajar sangat Pak An? Wah, tiba-tiba kan Zaf pun dah start marah dah kan.
Jadi disebabkan keadaan Pak An yang dah bertambah teruk tu, mak bapak si Pak An ni terpaksa panggil Pak Cik diorang. Pak Cik Karim ni untuk datang ke rumah. Sebab Pak Cik Karim ni dia pandai lah juga untuk merawat ataupun tengok orang-orang yang terkena sihir ke, yang terkena buatan orang ni. So Pak Cik Karim ni pun datanglah ke rumah keluarga si Pak An ni. Lalu mak Pak An pun menceritakanlah keadaan anak dia. Si Pak An ni dah berubah dah Karim weh. Si Pak An ni dah meronta-ronta dah. Dia dah makin kerap nak jumpa kawan baik dia si Mia tu. Lalu Pak Cik Karim pun cubalah untuk membantu si Pak An ni. Selepas dah cek apa semua, adalah sesuatu yang tak berapa nak baik disampaikan oleh Pak Cik Karim kepada kedua ibu bapa si Pak An ni. Pak Cik Karim cakap kemungkinan besar Pak An ni telah terkena sihir cinta ataupun minyak pengasih. Ada seseorang yang telah perlakukan si Pak An ni dengan begitu teruk. Dia pakai minyak pengasih tu supaya Pak An ni terigau-igau, supaya Pak An ni ada satu perasaan rindu, perasaan sayang yang tak boleh dibendung. Sebab itulah perangai si Pak An ni kerap kali nak berjumpa dengan orang yang kenakan dia ni. Dan orang itu tak lain tak bukan keluarga si Pak An pun dah tahu. Ini mesti perbuatan kawan baik si Pak An, Mia ni. Allahu Akbar, tak sangkanya seorang kawan baik yang sejak daripada bangku sekolah dah kenal sanggup perlakukan si Pak An dengan begitu teruk, sampaikan pakai minyak pengasih dekat Pak An ni. Lalu selepas dirawat oleh Pak Cik Karim, walaupun keadaan si Pak An ni tidaklah pulih sepenuhnya, tetapi orang cakap dah tak seteruk dululah. Pak An ni ada juga marah-marah, ada juga pergi berjumpa Mia, tetapi orang cakap dah berkurang sedikit. Tak adalah hampir setiap malam nak berjumpa, setiap malam asyik cakap rindu Mia, sayang Mia kan. Selepas 3 bulan, Pak An pun berjaya diijab kabulkan ataupun berkahwin dengan tunang dia yang merupakan seorang gadis yang cukup baik, yang cukup memahami si Pak An ni, iaitu Suzana guys. Dan sebaik saja diorang berkahwin, segala-galanya indah buat bulan yang pertama semenjak diorang dah berkahwin, dah honeymoon apa semua. Perangai si Pak An ni melayan si Suzana ni dengan cukup baik, dengan penuh kasih sayang. Tetapi lagi sekali, kehidupan ini tidak selalunya indah. Perkahwinan itu pun kadang-kadang walaupun ada pelangi, tapi pelangi itu pun boleh disambar dengan petir. Selepas sahaja perkahwinan dia selama sebulan tu yang cukup indah tu berlakunya, lagi sekali perangai si Pak An ni dah mula berubah balik. Dan kali ni bertambah teruk sehingga kan kelakuan si Pak An ni telah menyebabkan si Suzana ni cukup hancur, cukup kecewa, dan dia tak pernah sangka laki dia ataupun suami yang tercinta ni sanggup cakap sesuatu yang di luar akal fikiran seorang manusia yang waras. Kerana selepas sebulan Pak An ni melayan si Suzana ni dengan cukup baik dan cukup kasih sayang, perangai si Pak An ni telah mula berubah macam dulu balik. Dia dah mula dah cakap yang dia rindu kawan baik dia. Dia dah mula banyak ceritakan pasal Mia dekat Suzana ni. Sehingga kan Suzana ni dah mula risau dah tengok si Pak An ni. Kenapa dah macam dulu ni? Apa hal yang setiap malam asyik tengok gambar Mia, setiap malam asyik cakap rindu Mia apa semua kan. Dan perubahan sikap si Pak An ni dah makin bertambah teruk sehingga kan dia sanggup cakap dekat si Suzana ni, kalau you sayang I sayang, you cintakan I, you lepaskanlah, you relakanlah hati dia, lepaskanlah I, kita cerailah sayang. Kalau you betul sayang I, kalau you betul nak I bahagia, biarlah I pilih dengan pilihan hati I nak pergi dekat Mia. Sampai tahap macam tu guys. Manalah hati Suzana ni tak remuk, manalah hati Suzana ni tak kecewa. Sebagai seorang isteri, seorang suami boleh cakap untuk dilepaskan, seorang suami yang minta cerai. Korang boleh tak? Dan Suzana ni hanya mampu menangis mengenangkan nasib dia. Apalah yang dia salah buat, apalah yang dia tidak cukup sebagai seorang isteri. Layan suami dia si Pak An ni dengan penuh kasih sayang, tetapi masih lagi Pak An ni tetap memilih sahabat
sahabat baik dia si Mia ni. Keadaan si Pak An ni sehingga telah menyebabkan abang dia pernah buka buah silat semata-mata untuk berlawan dengan si Pak An ni. Sebab apa yang sampai buka buah silat? Sebab ada satu malam ni si Pak An ni dia minta izin dekat isteri dia si Suzana ni. Dia cakap, sayang, I nak keluar kejap boleh tak? I nak jumpa Mia. Tetapi Suzana ni seorang isteri, dia larang lah. Dia cakap, abang jumpa esok je lah bang, ni dah malam. Kalau abang nak jumpa Mia tu, apa kata Suzana ikut sekali? Lalu Pak An ni marah isteri dia. Engkau ni lalu Pak An pegang kepala isteri dia. Engkau ni dah pandai biadab dengan aku aku ni laki kau tau. Dan tanpa fikir panjang, Pak An terus pegang kepala isteri dia lalu menghentakkan beberapa kali dekat dinding. Dan kelakuan si Pak An ni disebabkan Suzana ni dah menjerit-jerit meminta tolong didengari oleh abang dia si Zulkifli ni. Lalu abang dia pun ketuk pintu bilik beberapa kali, suruh si Pak An ni buka. Sebabkan Pak An ni tak nak buka, dengar suara Suzana meminta tolong apa semua, dia terajang je pintu bilik tu. Tengok keadaan kepala si Suzana ni dah mula berdarah-darah. Lalu abang dia pun terus menghalang si Pak An ni dengan sampai bersilat tu. Pak An, kau gila ke apa Pak An? Astaghfirullahalazim. Pak An, ni isteri kau Pak An. Apa yang kau buat ni? Kau nak bunuh anak orang ke apa Pak An? Dan Pak An ni, lepaskan aku lah, lepaskan aku. Dia ni tak guna. Kau lebih baik matilah, kau lebih baik mati. Sampai tahap macam tu si Pak An ni punya perangai. Na'udzubillah. Dan mak bapak si Pak An ni pun sampai menangis-nangis tengok keadaan si Pak An ni, sehingga sanggup menghentak kepala isteri dia sampai berdarah semata-mata nak jumpa si Mia ni. Orang cakap dah tangkap angau kau-kau ni. Disebabkan itulah keluarga si Pak An ni terpaksa juga lagi sekali bawa Pak An ni pergi berubat, pergi jumpa pengamal perubatan yang boleh pulihkan keadaan anak dia ni supaya tak ada dah gangguan ni, supaya Pak An ni dah tak ada dah perlakukan isteri dia dengan begitu kejam. 3 bulan pun telah berlalu. Keadaan si Pak An ni walaupun mengambil masa yang agak lama untuk memulihkan balik daripada minyak pengasih tu, Suzana, seorang isteri yang cukup baik, setia menemani si Pak An ni sepanjang sesi rawatan. Dan akhirnya apabila si Pak An ni alhamdulillah telah pun berjaya dirawat sepenuhnya, minyak pengasih tu dah tidak melekat lagi dekat Pak An ni. Ada satu hari Pak An meminta izin kepada isteri dia dan juga kepada kedua ibu bapa dia untuk pergi berjumpa dengan Mia ni. Dan diizinkan oleh kedua ibu bapa dia, termasuk isteri si Pak An ni. Sebab apa yang si Pak An ni nak berjumpa dengan Mia? Semata-mata si Pak An ni nak selesaikan segala masalah, segala isu, segala sakit hati yang Mia ni ada terhadap dia. Jadi pada malam tu, disebabkan untuk langkah berjaga-jaga, si Pak An ni ditemani oleh abang dia Zulkifli ni untuk pergi berjumpa dengan Mia. Seperti yang telah dijanjikan, Pak An, Zulkifli dan juga Mia pun berjumpa di Shah Alam di satu kedai makan. Lalu si Pak An ni pun terus mengajukan soalan kepada Mia. Mia, kenapa engkau tergamak buat aku macam ni Mia? Sejak daripada sekolah Mia, aku ni kawan baik engkau. Aku ni yang selalu ada dekat kau. Apa saja masalah kau patutnya cerita kat aku. Tapi tergamak engkau. Aku percaya engkau. Aku ingat kita kawan sehingga ke jannah, tetapi engkau bawa aku ke neraka dunia. Engkau sanggup sihir aku. Dan apakah reaksi Mia? Apa pula aku? Engkau cakap apa ni Pak An? Aku tak ada buat apa dekat kau. Lalu diselit oleh abang si Pak An ni. Mia, kau berhentilah lakonan drama TV3 kau ni. Keluarga aku dah tahulah. Kita orang dah bawa Pak An ni pergi berubat lah. Engkau ni Mia, kenapa kau sanggup buat adik aku macam ni Adik aku layan kau daripada dulu okey je tau. Keluarga aku pun dah kenal keluarga kau. Tergamak kau buat adik aku macam ni Disebabkan itu Mia ni dah mula marah. Lalu Mia pun terus cakap dekat Pak An, suka hati akulah nak buat apa pun. Engkau tu yang bodoh, kau tahu tak? Selama kita berkawan, engkau ni bangang ke apa? Kau tak boleh nampak ke yang aku dah suka engkau? Yang aku ni dah memang sayang kau lebih daripada kawan. Engkau yang tergamak pergi tunang dengan orang lain. Engkau yang tergamak hancurkan kasih sayang aku dekat kau. Kau serahkan dekat isteri kau yang celaka tu. Sampai macam tu punya kurang ajar mulut si Mia ni. Lalu abang dia si Zulkifli
Zulkifli ni pun terus marah si Mia ni. Mia, kau jaga mulut kau sikit Apa-apa pun dia ni adik aku tau. Isteri dia cukup sayang terhadap dia. Tak adalah perangai macam kau sanggup menyihir adik aku seteruk ni. Lalu Mia pun terus angkat bontot dia untuk berlalu pergi. Sebelum Mia ni berlalu pergi, sempat Mia ni memalingkan muka dia dekat Pak An dan juga abang dia ni. Lalu Mia pun cakap, korang tunggu korang malukan aku macam ni, kau tunggulah Pak An. Aku pun tak kisahlah tak ada kawan macam kau. Engkau siap engkau, aku sihir satu keluarga engkau. Biar satu keluarga kau merana lah. Engkau tak layak lah berkawan dengan aku. Bom, Mia pun berlalu pergi macam tu je. Lalu Pak An ni dah menangis-nangis. Sebab apa? Sebab walaupun Mia ni perlakukan dia dengan begitu teruk, dia cukup sayang persahabatan yang setelah sekian lama dibina oleh Mia tu. Dia nak maafkan Mia ni, dia hanya nakkan jawapan, tetapi apa yang dapat taik daripada si Mia ni. Jadi si Pak An ni pun dengan abang dia pun baliklah ke rumah. Selang 2 minggu selepas tu, Pak An ni macam biasalah buat aktiviti dia macam biasa, bekerja, layan si Suzana ni dengan penuh kasih sayang kali ni. Sebab apa? Sebab sihir tu dah tak melekat dekat dia. Selepas 2 minggu dikatakan mendapat satu perkabaran yang Mia ni mengalami kemalangan maut. Tapi tak maut sangatlah. Mia dimasukkan ke dalam ICU. Dan lagi sekali Pak An dan juga isteri dia si Suzana ni pergi melawat si Mia di hospital. Dan Alhamdulillah, walaupun korang sangka Mia mesti mati ni, Alhamdulillah Mia selamat. Macam mana Mia boleh aksiden? Dikatakan Mia ni tengah bawa motor, lalu dilanggar oleh kereta Myvi. Kereta Myvi kan king kan. Mia ni nak menyelit, kereta Myvi langgar. Lalu telinga Mia ni, kedua-dua belah telinga Mia ni telah putus. Satu ni sebab terseret dekat jalan, satu lagi dikatakan selepas Mia dilanggar oleh Myvi tu, tiba-tiba ada motor RZ tengah race, ternaik atas kepala Mia macam tu, tercabut lagi satu telinga kan. Betapa tragisnya aksiden si Mia ni. So apabila si Pak An dengan Suzana ni melawat Mia ni dalam keadaan yang dah teruk macam tu kan, Mia ni menangis-nangis. Lalu Mia pun meminta ampun, meminta maaf kepada Pak An dan juga isteri dia Suzana ni. Mia cakap, Pak An, aku dah tak ada telinga, aku dah sakit, aku dah minta maaf dekat kau, aku sayang kau, aku yang salah, Pak An, aku tak patut sihir kau, aku tak patut buat macam tu, kau maafkanlah aku tak nak mati, aku takut Pak An, tunggulah aku insaf. Sehingga macam tu. Lalu si Suzana dan Pak An ni menitiskan air mata sebab tengok keadaan si Mia yang dah teruk macam tu. Mia pun merayu-rayu untuk dimaafkan. Dan Alhamdulillah Pak An ni pun disebabkan ilmu agama yang telah diajar oleh kedua bapa dia, seluruh keluarga si Pak An ni, bukan Pak An dan Suzana je, satu keluarga si Pak An ni rela untuk memaafkan kelakuan si Mia yang telah menyihir si Pak An ni. Dan keluarga si Pak An ni sanggup menerima balik Mia ni menjadi sahabat dan seorang kawan yang baik kepada Pak An. Even isteri dia pun tak kisah, janji si Mia ni haruslah berubah, dah tak buat dah perkara-perkara syirik terhadap kawan baik dia si Pak An ni. Lalu selepas sahaja Mia ni sembuh daripada luka, sembuh daripada kecederaan selepas aksiden tu, Mia ni telah pun berubah. Daripada seorang gadis yang free hair, yang rambut agak panjang, Mia ni telah pun bertudung dan telah pun diajar, dididik dengan didikan agama. Dan perubahan yang berlaku kepada si Mia ni cukup happy buat Pak An. Pak An ni cukup gembira tengok perubahan kawan baik dia ni, yang dulunya seksi, yang dulunya dedah aurat, telah pun pandai tutup aurat apa semua, telah pun berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Dan seperti yang aku katakan, jodoh pertemuan ajal maut di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa yang korang tak tahu, selepas 8 bulan guys, Mia ni telah sembuh daripada kecederaan dia. Mia ni telah berubah sikap kepada seseorang yang tak berapa baik kepada dah baik gila.
Akhirnya Mia ni pun berkahwin dengan seorang lelaki yang sudi untuk mengambil Mia ni menjadikan isteri, dan rupa-rupanya lelaki ni telah lama minat kepada Mia ni sejak daripada dulu lagi. Siapakah lelaki itu? Lelaki itu tak lain tak bukan abang kepada Pak An, si Zulkifli ni. Rupa-rupanya sejak daripada dulu lagi, abang si Pak An ni, Zulkifli ni dah minat dah dekat Mia ni. Setiap kali Mia ni datang rumah, Zulkifli ni dah memang alamak cantik lah pula member adik aku ni kan. So dia dah tangkap cintan, dah cintun apa semua. Akhirnya jodoh tu orang cakap tak lari jauh pun. Akhirnya Mia pun berkahwin lah dengan Zulkifli, dan kehidupan diorang menjadilah satu keluarga yang besar. Dan Pak An masih lagi sehingga ke hari ini hidup bahagia bersama Suzana, dan Zulkifli hidup bahagia bersama Mia, dan persahabatan diorang insya-Allah sehingga ke jannah. Alhamdulillah. Jadi itulah saja guys kisah pada malam ni, persahabatan kasih sayang seorang sahabat di antara Mia dan juga Pak An. Aku harap korang mendapat segala pengajaran daripada kisah malam ni. Kita jagalah sahabat baik, kita jagalah silaturahim tu. Janganlah kita ada sifat untuk menyihir kawan kita. Sepatutnya kalau kita dah mula ada kawan baik, kita patutnya happy, kita patut mendoakan kebaikan. Dan sama juga kepada yang dah berkahwin, jagalah isteri korang sebaik yang mungkin. Layanlah isteri korang dengan sepenuh kasih sayang, dan insya-Allah kita berjumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy. Bye bye guys.